Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan matematik tingkatan 5, bab 2, tajuk metrik. Okey, subtopik kita pada hari ini adalah penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah metrik. Okey. Ingat ya, tajuk ini adalah tajuk famous di dalam SPM. Jadi tolong dengar elok-elok apa yang cikgu akan terangkan, dan tajuk ini sebenarnya senang sahaja. Apa yang penting dalam tajuk ini memang kita menggunakan kalkulator lah. Jadi sila sediakan kalkulator di sebelah kamu. Okey. Kita tengok yang pertama sekali, penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah metrik. Yang pertama sekali, dia bagi kamu persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak ni kamu kena tukarkan ke dalam bentuk metrik. Bila kita mau tukarkan ke dalam bentuk metrik, apa maksud dia? Kita akan aksenkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf, serta jawapan dengan jawapan. Okey, apabila kita sudah tukarkan kepada bentuk metrik, barulah kita boleh selesaikan. Barulah kita boleh cari nilai yang kita mahu. Okey. Kita tengok. Okey, contoh 27. Tuliskan persamaan linear serentak dalam bentuk metrik. Okey, sekarang kita mahu tukarkan persamaan ini ke dalam bentuk metrik. Macam mana kita mahu tukarkan dia? Okey, kita tengok. Yang pertama sekali, mana saya punya pensel ni? Okey. Okey, yang pertama sekali, konsep yang pertama sekali kamu kena pastikan atas dan bawah sama. Apa atas dan bawah sama tu? Kamu kena pastikan dia punya huruf atas dan bawah dia sama. Kalau di atas X, bawahnya X. Kalau di atasnya Y, bawahnya juga Y. Kalau dia tidak sama, kamu kena samakan dahulu. Okey, yang di soalan yang dibagi ni, dia sudah bagikan atas dan bawah sama. Jadi senanglah untuk kamu. Tapi kalau dia tidak sama, kamu kena samakan dia. Jadi konsep dia cikgu sudah bagi tahu tadi. Yang pertama sekali kita keluarkan dia punya huruf. Kita keluarkan, kemudian kita keluarkan dulu dia punya nombor. Di sini adalah nombor. Di sini adalah nombor. Kemudian kita akan keluarkan huruf. Okey, kita akan keluarkan huruf dia. Kemudian di sini adalah jawapan. Okey, ini adalah jawapan. Okey, cikgu yakin dan percaya jawapan kamu sudah nampak dengan jelas lah. Jawapan dia adalah di sini. Kalau yang paling hujung ni, jawapannya adalah 12 dan 7. Okey, yang di sini tiada masalah. Okey, huruf senang saja. Tengok yang di atas, yang di bawah ni. Yang pertama ni huruf apa? Huruf X. Yang kedua huruf apa? Huruf Y. Selesailah huruf. Yang menjadi masalah, yang menjadi selalu kesalahan pelajar adalah untuk menentukan dia punya nombor. Nombor senang sahaja. Kita sudah bulatkan kita punya huruf. Yang selebihnya itu adalah untuk nombor. Termasuklah dia punya simbol. Jadi di sini, yang di atas di sini adalah nilainya 3. Yang di bawahnya nilainya 5. Yang di sebelah dia adalah positif 4. Dan di bawah dia adalah negatif 6. Ingat, positif kalau kamu mau tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Nilai positif ni. Tetapi kalau nilai negatif, wajib. Wajib kamu tulis. Positif tidak tulis pun tidak apa. Negatif wajib tulis. Ini cara untuk tukarkan ke dalam bentuk metrik. Senang saja. Senang saja. Asingkan nombor, asingkan huruf dan asingkan dia punya jawapan. Dapatlah persamaan, dapatlah dalam bentuk metrik. Okey. Kemudian kita tengok contoh. Contoh lagi ya. Untuk kamu lagi jelas. Okey, latihkan diri 2.2G. Okey, cuba kita tengok soalan. Soalan mana? Dalam soalan D, okey, cuba tengok soalan D. Okey, dalam latihkan diri soalan D, okey, perhatikan soalan D. Okey, cikgu. Soalan D. Okey, dia bagi kamu soalan D. Cuba tengok soalan D.
Okey, cikgu cuba jelaskanlah. Kita ada persamaan yang pertama adalah 3x tambah 2y. Okey, tolak 14 sama dengan 0. Satu lagi persamaan adalah 4y sama dengan 5x tolak dengan 5. Okey, pertama sekali, apabila kita mahu jadikan dia bentuk matrik, kamu kena susun dia. Kalau kamu mahu di depan dia huruf X, maka depan dia, kedua-dua ni, persamaan ini mesti depan dia X. Kalau di tengah dia Y, yang di tengah di sini pun Y. Dan jawapan, sila pastikan dia berada di paling belakang. Okey, jadi kita cuba selesaikan soalan ini. Okey, cikgu cuba tunjukkan kepada kamu. Maknanya yang persamaan pertama ni kita buang ke belakang. Yang tiada huruf ni, kita buang ke belakang. Maknanya dia akan jadi 3x tambah dengan 2y. Okey, negatif bila pindah dia akan jadi positif. Okey, sila pastikan. Sila pastikan persamaan kamu dapat seperti ini. Jadi comel lah macam ni. Ni huruf yang pertama adalah x. Huruf yang kedua adalah y. Cuba kita tengok persamaan yang kedua ini. Persamaan kedua ini memang tidak tersusun. Dan kedudukannya memang tidak comel. Jadi, apabila tidak comel, kita cuba comelkan dia. Di sini 4y. Okey, jadi kita cuba pindahkan huruf ini. Huruf lagi yang ada huruf lagi iaitu 5x ini ke seberang. Okey, 5x ni dia tiada tanda, maknanya dia positif. Bila kita buang ke seberang, nilainya akan jadi negatif. Okey, dia akan jadi apa? Negatif 5x. Yang 4 ni dia tiada simbol, betul tak? Kalau dia tiada simbol, simbol apa? Positif atau negatif? Jika dia tiada simbol, maknanya dia adalah positif. Sama tambah dengan 4y. Yang ni sudah kita buang ke seberang, tinggallah lagi negatif 5. Cuba kita perhatikan di sini, adakah sama ataupun tidak. Di depan dia adalah huruf X, sini X dan di sini pun X. Yang ini Y dan di sini juga Y. Okey, jadi jika sudah sama kedudukan dia, maka bolehlah kita selesaikan. Jadi kita cuba susun dia. 3X tambah dengan 2Y sama dengan 14. Okey, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, negatif 5x tambah dengan 4y equal to negatif 5. Okey, sama juga step yang cikgu bagi tahu. Yang pertama adalah nombor, yang kedua huruf dan yang ketiga adalah jawapan. Okey, jawapan sudah kita boleh tengok dengan jelas sudah di sini. Okey, jawapan kita adalah 14 dan negatif 5. Huruf kita atas dan bawah. Atasnya mesti sama, bawahnya juga mesti sama. Jadi atas adalah X, yang bawah adalah Y. Okey, selebihnya itu adalah nombor. Okey, nombor kita ambil semua. Ambil semua yang selain yang daripada huruf tu lah. Maknanya di sini 3 dan negatif 5. Di sini 2 dan 4. Jadi di sini kita tulis balik 3, negatif 5, 2 dan 4. Okey, kalau kita tengok 2 di depan dia adalah positif. Okey, positif nak tulis pun boleh. Tak nak tulis pun boleh. Jadi biasanya kita tidak tulislah nilai positif ni. Kita tidak tulis nilai positif. Okey, dan sila pastikan antara 3 dan 2, negatif 5 dan 4 ni kamu mesti jarakkan dia. Mesti jarakkan. Mesti jarakkan. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Cuba kita tengok contoh. Okey, ni cikgu bagi daripada latihan tadi juga. Okey, cikgu cuba keluarkan. Kita tengok contoh yang mana. Okey, kamu mau soalan G ataupun hash? Okey, kita tengok soalan hash lah. Dia lebih kurang sahaja. Okey, cuba kita tengok soalan hash. Soalan hash dia bagi kamu X. Okey, kita tengok soalan hash. Ini soalan hash. Kita ada dua persamaan, iaitu persamaan yang pertama adalah X per dengan Y equal to 4. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 0.8
X plus 5 equal to 3Y. Jadi pertama sekali kita kena pastikan untuk selesaikan soalan ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama, persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama kita ada XY. Kita ada dua huruf X dan Y. Jadi kita mau pisahkan. Kita tidak mahu dalam satu persamaan ini, dalam satu ni ada dua huruf. Jadi kita buang ke seberang. Ingat ya, bila bahagi, di bawah ini adalah bahagi. Bila kita buang ke seberang, dia akan jadi darab. Darab apa maksud dia? Dia akan jadi rapat. Apa akan jadi? X equal to 4Y. Okey, X equal to 4Y. Ingat ya, sudah saya bagi tahu sebelum ni. Sila pastikan huruf dan nombor di sebelah dan di sini adalah jawapan dia. Yang ni pun ada huruf dan yang ni pun ada huruf. Jadi kita buanglah juga. Walaupun dia ada huruf kiri dan kanan, kita kena buangkan yang ini ke seberang. Jadi bila kita buang ke seberang, 4Y ni dia tiada simbol. Kalau dia tiada simbol, dia adalah simbol positif. Bila buang ke seberang, dia akan jadi negatif. Maksudnya apa? X tolak dengan 4Y. Yang ini, bila kita sudah buang ke seberang, dia tiada lagi nilai. Tak ada sudah nilai di sini. Bila tiada nilai, maknanya nilainya apa? Kosong. Okey, dapatlah persamaan yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini, persamaan yang kedua ini dia bagi kamu dalam bentuk kurungan. Maknanya kamu kena kembangkan dia. Kamu kena darab dengan nilai yang pertama dan darab dengan nilai yang kedua. Okey, jadi apa akan jadi? 0.8 darab dengan X, kamu akan dapat 0.8X plus 0.8 darab dengan 5. Dapat berapa? 0.8 darab dengan 5. Kamu akan dapat nilainya adalah 4. Okey, 0.8 darab dengan 5 equal to 3Y. Jadi 0.8 X tambah dengan 4 sama dengan 3Y. Okey, seterusnya. Okey, macam tadilah. Macam tadi yang cikgu bagi tahu. Di sebelah sini mesti huruf. Jadi yang di sini kita pindahkan dia. Yang huruf ni kita buang ke seberang. Okey, asalnya dia positif. Bila dia pindah ke seberang, dia akan jadi negatif. Okey. Apa akan jadi dengan dia? Okey, yang tiada huruf ni. Negatif 4 ni. Yang tiada huruf ni, kita pindahkan dia. Kasih tukar tempat lah. Yang ni ke sini. Okey, pertama sekali kita buang dulu yang warna ungu ni. Yang warna ungu ni. Jadi apa yang akan jadi dengan dia? 0.8X kekalkan yang ini. 3Y, bila buang ke seberang, dia akan jadi negatif 3Y. Equal to, negatif 4. Bila buang ke seberang, dia akan jadi negatif 4. Okey, bila dah dapat seperti ini, barulah kita boleh selesaikan. Apa dia? X minus 4Y equal to 0. Okey, persamaan pertama. Persamaan yang kedua, 0.8X minus 3Y equal to negatif 4. Okey, yang ni kamu boleh selesaikan sendiri. Cikgu ajar kamu cara untuk susun sahaja. Okey, seterusnya kita tengok cara untuk menyelesaikan dia. Sekarang kamu dah pandai cara untuk keluarkan daripada persamaan serentak kepada persamaan metrik. Sekarang kita mahu selesaikan dia. Macam mana cara untuk menyelesaikan? Kita mahu cari apakah nilai X dan apakah nilai Y. Nilai X di sini kita tidak tahu, Y pun tidak tahu. Jadi bila kita tidak tahu nilai X dan nilai Y, unknown, jadi kita kena cari dia. Jadi macam mana kita mahu cari dia? Okey, cara dia adalah yang pertama. Yang pertama, keluarkan dia, persamaan ini, tukarkan dia kepada bentuk metrik. Bentuk metrik yang cikgu ajar tadilah. Yang mana yang pertama adalah untuk nombor, kemudian huruf dan nombor.
Jadi yang di sini nombornya senang saja. Jawapannya adalah 14. Huruf dia atas dan bawah sama. Atasnya adalah huruf X. Dan bawahnya adalah huruf Y. Jadi di sini X, Y. Cuba kita perhatikan di sini. Di X yang atas ni dia tiada nombor. Kalau dia tiada nombor, nombor sebenarnya adalah 1. Jadi di sini 1, 3. Di sini tengok. Kita ambil nilai dia termasuk dia punya simbol. Simbol. Simbol di sini apa dia? Negatif. Kalau negatif wajib ataupun tidak tulis? Wajib. Jadilah di sini negatif 2 dan di sini negatif 4. Bila kita sudah keluarkan dia dalam bentuk metrik, bentuk metrik, barulah kita boleh selesaikan dia. Apa yang kita mau? Apa yang kita mau cari sekarang ni? Apa yang kita mau kira adalah kita mau ni XY, 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 XY yang kita mau. Jadi ini yang kita mau. Yang ini, nombor ini kita tidak mau. Yang kita mau ini hanya nilai XY sahaja. Jadi bila kita tidak mau, yang ini perlu dibuang ke seberang. Sebab apa kita kena buang? Sebab kita mau XY. Jadi bila metrik dibuang ke seberang, apa akan jadi dengan dia? Yang akan jadi dengan dia, bila dia dibuang ke seberang, dia akan menjadi metrik songsang. Metrik songsang. Metrik songsang. Kamu ingat lagi ke tidak metrik songsang yang cikgu ajar sebelum ni? Okey, kita tengok dulu di sini. Okey, yang ini bila kita buang dia akan menjadi metrik songsang. Okey, tetapi nilai ini kita kena kekalkan dia. Kita letak di belakang sekali 1, 4. Ingat ataupun tidak lagi metrik songsang? Okey, metrik songsang dia ada negatif panjang di depan, kemudian metrik. Kemudian kurungan. Dia ada depan dia negatif panjang, kemudian metrik. Apa yang negatif panjang ni? Okey. Cara untuk mengisi dia. Okey, cara untuk mengisi. Okey, cara untuk isi dia yang pertama sekali, negatif panjang ni depan dia ni mesti 1 di atas. Yang tak ingat lagi metrik songsang tu tengok balik. Tengok balik apa yang cikgu sudah bagi tahu. Yang di bawah ini adalah pasangan dia. A darab dengan D yang bersilang dengan dia. A darab dengan D apa dia? 1 dan negatif 4. Tolak yang bersilang dengan dia di sini satu lagi adalah negatif 2 dan 3. Seperti itu. Kemudian yang di dalam kurungan ni macam mana mau tulis? Yang pertama sekali, okey, A dengan D ini dia akan bertukar tempat. Yang ini naik ke atas, 1 naik ke bawah. Makna negatif 4 naik ke atas, 1 turun ke bawah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, apabila dia bertukar tempat, yang di sini negatif 2 dengan 3 ni pun mau bertukar tempat juga. Tetapi dia tidak dapat. Kenapa? Sebab sudah ada jambatan di sini. Okey, dia akan jadi sedih. Bila dia akan jadi sedih, dia akan bertukar tanda. Kalau kita tengok di sini, nilainya adalah negatif. Bila dia bertukar tanda, dia akan menjadi positif 2. Sama juga dengan 3 ni. 3 ni dia tiada simbol. Maknanya simbol dia adalah positif. Asalnya positif, bila dia bertukar tanda, dia akan menjadi negatif. Itu dia. Okey, bila sudah dapat seperti ini. Bila sudah dapat seperti ini. Dan step yang terakhir sama juga. Kita ada 3 sahaja step untuk metrik. Okey, boleh sudah tekan kalkulator. Macam mana mau tekan kalkulator? Kejap lagi cikgu ajar. Okey, jika kamu pandai tekan kalkulator tetapi kamu tidak pandai tukarkan dalam bentuk songsang ni, jawapan kamu tidak diterima. Jadi, nak tak nak kamu mesti faham macam mana cara untuk pindahkan metrik ini. Kalau kamu tiada step ini, jawapan kamu metrik betul, tapi yang ni salah, jawapan kamu tetap kosong. Jadi, yang ini kena betul dan cara tekan kalkulator pun kena betul. Okey, cikgu akan ajar kamu cara tekan kalkulator sekarang. Okey.
Okey, kita tengok cara untuk tekan kalkulator. Okey, onkan kalkulator kamu. Okey. Kemudian kemudian tekan mode. Bila tekan mode, kamu ambil nombor 5. Okey, tekan nombor 5. Okey, bila nombor 5, kamu akan nampak ni, nombor 1 ni. ANX plus BNY equal to CN. Okey, tekan nombor 1. Bila kamu tekan nombor 1, dia akan keluar seperti ini. Okey, bila keluar seperti ini, kita akan isi. Kotak yang pertama kita tengok nilai di sini. Nilai di sini adalah 1, jadi masukkan 1 sama dengan. Kemudian nilai yang kedua adalah negatif 2. Okey, masukkan negatif 2 sama dengan. Dan nilai yang terakhir C adalah 1 jawapan dia. Okey, 1 sama dengan. Okey, nilai yang di bawah ni, okey, layer yang bawah ni lah. Layer yang bawah dia adalah yang pertama 3 sama dengan. Okey, kemudian negatif 4 sama dengan dan seterusnya 4 sama dengan. Okey, bila kamu sudah selesaikan, kamu sudah masukkan semua ini di dalam kamu punya kalkulator. Okey, tekan saja tanda equal, dia akan dapat keluar jawapan. X adalah 2, yang kedua Y adalah 1/2. Okey, sudah dapatlah. Maknanya kita boleh tulis sudah jawapan kita. Yang pertama adalah X equal to 2, okey. Y equal to 1/2. Okey, jadi boleh tulis kita punya jawapan. Jawapan kita X yang di atas tadi 2. Y yang di bawah adalah 1/2. Okey, selesai. Itu sahaja. Senang sahaja cara untuk tekan kalkulator. Okey, seterusnya. Okey, saya mau tekankan kepada kamu. Kalau kamu pandai tekan kalkulator tetapi step di atas ni kamu tidak pandai, jawapan kamu tidak akan diterima. Maknanya kedua-dua ni kamu kena pandai. Yang ni kita isi sahaja, tidak perlu kembangkan. Okey, yang kedua yang saya mau tekankan di sini adalah kedudukan XY. Kedudukan XY ini mesti sejajar. Mesti satu baris macam ni. Saya tidak mau XY kejap berada di sini, kejap berada di sini, kejap berada di sini. Dia mesti satu baris seperti ini dan kedudukan sama dengan dia sama. Dia sejajar dengan dia, satu baris dengan dia. Ni pun XY satu baris dengan dia. Dan di sini tiada apa-apa nilai. Mesti jalan pengiraan begini. Mesti sama sebiji begini. Okey, seterusnya. Ini adalah jalan kerja buku kamu. Sama juga. Nilai XY dia, kalau kamu tengok nilai XY di sini. Nilai XY dia tetap sama. Okey, nilai di sini sebenarnya sama juga. Sama juga nilai di sini XY. Dan di sini juga XY. Okey, sebenarnya dalam step metrik yang ni tidak penting. Yang dia beri markah yang ini dengan yang ini sahaja. Okey. Jadi mesti ada 1, 2, 3 step. Yang ini tidak perlu buat ni. Nanti kamu salah pula. Untuk kembangkan yang ni bahaya. Kita ada 3 step sahaja yang perlu kamu buat. 3 step sahaja. Dan kedudukan XY ni mesti sama. Sama juga dengan kedudukan sama dengan ni. Mesti sejajar dan mesti satu baris. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, latihkan diri. Cikgu mau tunjuk contoh satu contoh lah. Contoh mana yang kamu mau? Kita tengok soalan yang susah sedikit. Kita tengok soalan nombor. Kamu mau soalan mana? Kita tengok soalan pecahan lah. Soalan pecahan. Yang mana soalan pecahan? Kita tengok soalan hash. Okey, soalan hash. Dia bagi kamu persamaan yang pertama adalah M tambah dengan N equal to 5. Okey, persamaan yang kedua. M per dengan 2 minus N per dengan 4 equal to 1. Okey. Jadi dalam persamaan begini, pertama sekali keluarkan dia ke dalam bentuk metrik. Bentuk metrik nombor, huruf dan jawapan. Okey, nombor yang pertama apa dia ni? Okey, huruf kita sudah tahu 151. Yang ni N dan di sini M. Maknanya samalah. M, N. Yang di sini, kalau kita sudah keluarkan kita punya huruf,
Ya. Kita sudah keluarkan kita punya huruf. Yang ni huruf M dengan M sama N dengan N. Okey, bila kita sudah keluarkan huruf, tiada lagi nombor di depan. Betul tak? Kalau dia tiada nombor, maknanya dia satu. Sama juga di sini satu. Yang ni tiada nombor, maknanya satu. Di sini pun satu. Jadi di sini, apa nombor dia? Satu. Yang ni? Maknanya 1/2. Dia jangan kamu tinggal, dia adalah pecahan. Okey, seterusnya yang di sini adalah 1, nilai di depan dia /1. Positif mau tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Nilai yang di bawah sekali ni adalah, ingat ya, negatif wajib tulis 1/4. Bila dah keluarkan seperti ini, barulah kita boleh selesaikan seperti biasa. Dan pindah ke sebelah, dia akan jadi songsangan. Ingat ya, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi songsangan. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi songsangan. Ingat, kita ada 3 step sahaja. 3 step sahaja. Daripada 3 step ni, M, N, M, N. Okey, yang ni, bila pindah, dia akan jadi negatif, panjang kurungan. Okey, salin balik yang di sini. Salin balik yang di sini. Itu apa dia? 5, 1. Yang di sini macam mana mau kira? Yang negatif panjang ni 1. Nilai wajib dia 1 di atas. Okey, pasangan dia adalah 1 dan 1/4. Negatif 1/4. Negatif wajib tulis. Negatif 1/4 ni wajib tulis negatif. Okey, tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan 2 kurungan juga. Apa yang dalam kurungan tu? Dalam kurungan tu adalah 1, pasangan yang kedua ni. 1 dan 1/2. Okey. Kemudian yang ini dia pindah tempat. Kita mau isi yang ini kan. Okey, dia pindah tempat. Okey, negatif 1/4 di atas, 1 di bawah. Bila yang ni pindah tempat, sudah ada jambatan, yang ni tidak boleh lagi melintas. Jadi, bila tidak boleh melintas, dia akan jadi sedih. Asalnya, dia tiada tanda, makna positif, dia akan jadi negatif. Sama juga, 1/2 dia tiada tanda, positif, dia akan jadi negatif. Okey, step ini kena betul. Bila dah dapat seperti ini, barulah tekan kalkulator. Kalkulator macam cikgu ajar tadi. Okey, dapatlah jawapan. Dapatlah jawapan. Perlukah cikgu tunjuk yang kalkulator tu? Okey, sekali lagi cikgu tunjuk ya. Okey, tunggu sekejap. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi untuk kalkulator. Okey, caranya tekan mod. Okey, pilih 5, tekan 1. Okey, bila dah dapat begini, masukkan. Ni nilai yang kita sudah keluarkan dalam bentuk matrik ini. Okey, pertama 1. Yang kedua B juga 1 sama dengan. Kemudian 5 sama dengan. Okey, seterusnya 1/2 sama dengan apa ni? Negatif 1/4 sama dengan, dan yang terakhir sekali adalah 1 sama dengan. Okey, bila dah jelas, dah tulis macam ni, bila dah masukkan dalam kalkulator macam ni, tekan saja tanda sama dengan, dia akan keluar X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Jadi tulislah. X sama dengan 3. Okey, tulis jawapan kita. Y sama dengan 2. Ingat ya, kita adalah M. Kita adalah MN. Jadi jawapan kamu MN, bukannya XY. Dalam kalkulator kamu memanglah dia setting XY. Tapi kita tengok kita punya soalan kita adalah guna M dan N. Maknanya M equal to 3, N equal to 2. Okey, dan siaplah kita punya jalan kerja. Okey, ingat ya, kita ada 3 step sahaja. 3 step sahaja. Cikgu harap 3 step ni kamu boleh ingat. Dan tiada masalah. Jika ada masalah, tolong ulang balik apa yang cikgu telah terangkan. Jika tidak faham lagi, tolong tanya cikgu. Cikgu akan jelaskan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan bagi latihan dan tolong buat latihan cikgu bagi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.